saya akan bentangkan pada bahagian pengenalan dan latar belakang. Okay, saya akan mulakan pada bahagian pengenalan dahulu. Okey, tajuk kumpulan kami adalah berkaitan dengan COVID-19 ataupun coronavirus dan norma baharu. Seperti sedia maklum, coronavirus adalah penyakit berjangkit yang berpunca daripada virus corona yang baru ditemui. Kes pertama dilaporkan, iaitu kes COVID-19 pertama dilaporkan di dunia adalah pada Disember 2019 di China. Ini bermaksud COVID-19 berasal daripada negara China. Seterusnya, simptom-simptom yang dialami oleh pesakit COVID-19, iaitu simptom-simptom normal ataupun simptom-simptom pada tahap yang rendah, iaitu tahap yang biasa, adalah seperti batuk kering, demam dan mengalami keletihan ataupun kelesuan. Selain itu, simptom-simptom pada peringkat yang lebih serius adalah seperti sesak nafas, merasa tekanan di dada dan sebagainya lah. Seterusnya, terdapat golongan yang berisiko tinggi untuk dijangkiti COVID-19, iaitu pertama, golongan kanak-kanak, golongan warga emas dan golongan yang mempunyai penyakit serius seperti ataupun kronik seperti diabetes, kanser, sakit jantung dan sebagainya lah. Okey, 3 golongan ni berisiko tinggi untuk dijangkiti COVID-19. Bagaimana COVID-19 disebarkan daripada seorang ke orang yang lain? Okey, COVID-19 disebarkan melalui penghantaran dan sentuhan pernafasan oleh seorang pesakit COVID-19. Terusnya, maksud norma baharu. Okey, norma baharu bermaksud keadaan baru ataupun benda baharu yang perlu dipraktikkan dalam kehidupan kita untuk menghadapi situasi COVID-19 sekarang ni. Jadi, kajian kami adalah berkaitan untuk menganalisis ataupun mengkaji cabaran kepada individu, masyarakat dan negara menghadapi COVID-19 dan mengenal pasti norma-norma baharu yang perlu dipraktikkan oleh semua masyarakat. Seterusnya, saya akan terangkan pada bahagian latar belakang pula. Pada latar belakang ni, saya akan jelaskan COVID-19 ni dengan lebih mendalam sikit lah. Okay. COVID-19 berasal daripada Wuhan, China, iaitu dan dikenal pasti pada 31 Disember 2019, iaitu pada tarikh-tarikh akhir ataupun detik-detik terakhir pada tahun 2019. Disebabkan penyakit ini menyerang seluruh negara dengan begitu agresif, WHO telah mengisytiharkan kecemasan pada 30 Januari 2020. Setelah 2 minggu selepas tarikh tersebut, penyakit ini telah diberikan nama rasmi, iaitu COVID-19, yang bermaksud penyakit bawaan virus yang juga dikenali sebagai SARS-CoV-2 kerana ia mempunyai ciri-ciri yang hampir sama. Okey, setelah melihat peningkatan yang drastik terhadap kes COVID-19 di seluruh negara, WHO telah membuat keputusan untuk mengisytihar pandemik. Seterusnya, penyakit COVID-19 telah merebak di Malaysia pada 25 Januari 2020 yang dibawa oleh pelancong Cina yang memasuki Malaysia daripada Singapura. Setelah kejadian tersebut, kes kumulatif di Malaysia meningkat dengan mendadak dari hari ke hari, sehinggalah terdapat satu kes kematian, iaitu kes pertama kematian di Malaysia pada 17 Mac 2020. Akhir sekali, kerajaan telah mengambil langkah berjaga-jaga dan langkah bagi memutuskan rangkaian COVID-19 ini dengan mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 16 Mac 2020. 3.0 ialah penyataan masalah, di mana kami meletakkan 2 penyataan masalah, iaitu cabaran individu, masyarakat dan negara, dan yang kedua adalah norma baharu semasa pandemik COVID-19.
Penerangan seterusnya adalah berkaitan dengan objektif kajian. Objektif kajian kami ada dua, iaitu mengkaji cabaran individu, masyarakat dan negara semasa pandemik coronavirus COVID-19 yang melanda di seluruh dunia baru-baru ini. Yang kedua adalah mengenal pasti norma baru kehidupan pandemik coronavirus COVID-19 yang melanda di seluruh dunia baru. Bahagian seterusnya adalah 6.0 iaitu metodologi kajian, di mana kami membincangkan rangka bentuk kajian, persampelan, instrumen kajian dan cara menganalisis data. Yang pertama, reka bentuk kajian kami berbentuk dengan tinjauan, iaitu kami mengumpul data maklumat dan menanyakan satu set soalan kepada set sampel individu untuk dipilih daripada populasi yang hendak dikaji dan mengenal pasti cabaran yang dilalui oleh setiap masyarakat. Yang kedua adalah sampel kajian, di mana sampel kajian ini bertujuan untuk melibatkan 20 orang masyarakat untuk menjawab soalan cabaran dan norma kehidupan baharu semasa pandemik COVID-19. Yang seterusnya ialah instrumen kajian. Instrumen kajian ini berbentuk sebagai borang soal selidik, pemerhatian dan kaedah kepustakaan. Dan kami melakukan borang soal selidik di mana kami menanyakan soalan ringkas dan mudah untuk difahami oleh responden bagi menjawab mengikut prinsip KISS, Keep in Short and Simple, di mana mengandungi dua bahagian untuk mencapai objektif. Justru kami melakukan pemerhatian di mana kaedah ini dijalankan untuk memerhati secara langsung melihat keadaan sekeliling semasa pandemik coronavirus berlaku. Kami juga melakukan kaedah perpustakaan di mana kami mencari para pengkaji untuk mendapatkan bukti kajian yang menggunakan kaedah ini bagi mendapatkan sebanyak mungkin dapatan yang relevan dengan tajuk kajian iaitu cabaran dan norma kehidupan baru semasa COVID-19. Dan data pula, kami mengumpul dengan pelbagai cara dan kaedah seperti soal selidik pemerhatian dan kaedah perpustakaan. Kenapa kami melakukan soal selidik? Kerana ingin mendapatkan maklumat tentang cabaran individu masyarakat dan negara semasa pandemik COVID-19 serta norma kehidupan baharu semasa pandemik. Kami melakukan pemerhatian di mana lokasi kajian dilewati sekali melalui cara pemerhatian untuk mendapatkan maklumat tentang norma kehidupan baharu semasa pandemik COVID-19. Dan kaedah perpustakaan kami menganalisis bahan-bahan yang bercetak seperti kamus dewan, buku dan internet. Dan cara kami menganalisis data, kami mencetak secara deskriptif. Selepas mengumpul data dan maklumat melalui kaedah-kaedah, analisis secara kuantitatif telah dijalankan atas data yang diperolehi daripada borang soal selidik dan kekerapan peratusan dan rajah serta jadual yang sesuai telah digunakan dalam analisis. 7.0 iaitu definisi kata kunci bagi pandemik. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, pandemik bermaksud wabak penyakit terbesar dengan begitu meluas sama ada hingga ke seluruh wilayah benua ataupun dunia. Menurut World Health Organization pula, pandemik bermaksud penyakit yang tersebar di seluruh dunia. Pada masa kini, seluruh dunia digemparkan dengan wabak coronavirus atau lebih dikenali sebagai COVID-19, iaitu wabak yang sedang tersebar di seluruh dunia tanpa mengira tua, muda ataupun kanak-kanak. 7.0 iaitu dapatan kajian yang telah kami perolehi melalui tinjauan ataupun pemerhatian sepanjang pandemik COVID-19 berlaku. Dan kami telah membahagikan kepada dua bahagian iaitu analisis demografi dan analisis deskriptif. Data yang diperoleh adalah untuk menganalisis nilai kekerapan, peratusan dan juga purata. Dapatan kajian yang pertama yang kami perolehi adalah cabaran-cabaran pandemik COVID-19 yang berlaku di negara Malaysia, dan kami telah menyediakan 6 cabaran iaitu yang pertama, proses pengajaran dan pembelajaran di rumah iaitu PDPR secara dalam talian semasa COVID-19 membuatkan pelajar kurang fokus berbanding belajar secara bersemuka, dan seramai 20 orang responden bersetuju yang mewakili 95% dan 1 orang tidak bersetuju yang mewakili 5%. Yang kedua adalah sekatan pergerakan yang diperkenalkan telah menyebabkan aktiviti ekonomi menguncung, di mana masyarakat tidak lagi membuat pembelian seperti biasa, dan ini menyebabkan penawaran melebihi permintaan untuk barangan dan juga permintaan, dan seramai 18 orang responden bersetuju yang mewakili 85% dan 3 orang responden tidak bersetuju yang mewakili 14%. Cabaran yang ketiga adalah peluang pekerjaan di kalangan graduan Bumi Putra berkurangan dan juga telah menyebabkan
peningkatan persaingan dan seramai 20 orang responden bersetuju yang mewakili 95% dan 1 orang responden tidak bersetuju yang mewakili 5% saja. Cabaran yang keempat adalah golongan B40 terbeban dengan kos sara hidup yang tinggi dan kegelisahan mereka menyebabkan isu ekonomi seperti jaminan kerja dan pembangunan pendidikan anak mereka juga terjejas. Seramai 21 orang responden bersetuju yang mewakili 100% dan cabaran yang kelima adalah mematuhi kepada SOP seperti memakai pelitup muka, kerap membasuh tangan dan mengamalkan penjarakan fizikal di samping mengekalkan dari berkumpul terutama dari tempat awam. Seramai 21 orang responden yang bersetuju iaitu mewakili 100% dan cabaran yang keenam adalah peningkatan kadar jenayah yang dilakukan oleh masyarakat. Seramai 20 orang responden yang bersetuju yang mewakili 95% dan 1 orang responden tidak bersetuju yang mewakili 5%. Cabaran yang keempat dan kelima mewakili semua responden bersetuju kerana cabaran keempat dan cabaran kelima adalah cabaran yang paling mencabar buat masa kini. Dapatan kajian yang kedua adalah analisis norma baru dalam kehidupan. Kami sebagai pengkaji telah menyediakan 6 analisis norma baru berdasarkan tinjauan yang kami lakukan. Yang pertama adalah mematuhi SOP semasa pengoperasian sektor-sektor utama negara dan lain-lain kerajaan. Seramai 20 orang responden bersetuju yang mewakili 95% dan 1 orang responden tidak bersetuju yang mewakili 5% saja. Dan yang kedua adalah kawalan pergerakan negara saringan kesihatan di pintu masuk antarabangsa. Seramai 20 orang responden bersetuju yang mewakili 95% dan 1 orang responden tidak bersetuju yang mewakili 5%. Analisis norma baru yang ketiga adalah memantau status kesihatan diri dan keluarga serta mendapatkan rawatan jika bergejala. Seramai 21 orang responden bersetuju yang mewakili 100%. Dan yang keempat adalah menjaga penjarakan fizikal dengan melakukan saringan suhu badan dan saringan sebelum memasuki tempat kerja, institusi pendidikan, pusat jagaan seperti rumah orang tua dan lain-lain. Seramai 21 orang responden bersetuju yang mewakili 100%. Analisis norma baru yang kelima adalah menggunakan hotspot tracker dalam MySejahtera untuk kenal pasti kawasan berisiko tinggi terhadap COVID-19. Seramai 21 orang responden bersetuju yang mewakili 100% dan analisis norma baru yang keenam adalah bagi melindungi diri, kita perlu menjaga kebersihan diri dengan memakai pelitup muka dan mengamalkan 3W iaitu wash, wear and want. Seramai 21 orang responden bersetuju yang mewakili 100%. Bagi data analisis norma baru, Bagi data analisis norma baru, responden telah memilih analisis norma baru yang ketiga, 4, 5 dan 6 secara sepenuhnya kerana ianya adalah satu benda yang baharu yang perlu semua orang praktikkan dalam kehidupan seharian. Saya akan membentangkan berkaitan langkah-langkah penambahbaikan dalam program kepimpinan murid. Langkah-langkah ini diperoleh hasil daripada dapatan kajian soal selidik beberapa orang murid yang mempunyai pelbagai hujahan dan pendapat tersendiri sekiranya langkah-langkah ini dilaksanakan. Langkah-langkah ini juga dibuat untuk menangani cabaran dan norma baharu kehidupan di era pandemik COVID-19 yang sudah menjadi sebahagian daripada perkara biasa di dalam kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Terdapat 5 langkah penambahbaikan untuk menangani cabaran dan norma baharu kehidupan di era pandemik COVID-19. Langkah yang pertama ialah pelaksanaan kawalan pergerakan dan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Dengan melaksanakan kawalan ini, ia dapat mengurangkan jangkitan COVID-19. Hal ini kerana dengan mengawal pergerakan masyarakat di seluruh negara, kita dapat membendung penularan virus daripada merebak dan mengurangkan risiko jangkitan kepada golongan yang berisiko seperti warga tua dan juga kanak-kanak. Langkah yang kedua ialah kerap mencuci tangan dan selalu menukar pelitup muka. Amalan menjaga kebersihan diri ini dapat melindungi diri kita daripada kuman di persekitaran, lebih-lebih lagi virus yang boleh mengancam nyawa masyarakat. Sekiranya kita tidak melakukan amalan kebersihan ini,
badan kita akan mudah terdedah dengan kuman atau virus yang ada di sekeliling kita. Oleh itu, bagi mencegah kebarangkalian untuk dijangkiti dan mudah terjangkit, kita perlu mengamalkan apa yang disarankan oleh pihak kerajaan untuk membantu menangani masalah COVID-19 ini. Langkah yang ketiga ialah penggunaan MySejahtera. MySejahtera merupakan sebuah aplikasi yang telah diwujudkan oleh kerajaan sejak penularan wabak COVID-19 ini. Ia bagi memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mengikuti perkembangan semasa berkaitan wabak COVID-19 di negara ini. Ia juga untuk mengelakkan masyarakat pergi ke tempat-tempat yang berisiko untuk terkena jangkitan COVID-19. Seterusnya, langkah yang keempat ialah menjaga penjarakan fizikal dengan melakukan saringan suhu badan sebelum memasuki sesuatu tempat. Hal ini untuk menghindari diri kita sekiranya terdapat orang di sekeliling kawasan tersebut yang terkena virus COVID-19. Ia dilakukan bagi memastikan diri kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 di sekeliling tempat kita. Langkah yang terakhir ialah memberi bantuan kepada orang yang memerlukan. Seperti yang kita tahu, sejak wabak COVID-19 ini berleluasa di seluruh dunia, banyak sektor pekerjaan terpaksa ditutup untuk mengurangkan penularan wabak di tempat kerja. Oleh itu, ramai juga masyarakat yang terpaksa kehilangan pekerjaan mereka di musim-musim COVID-19 ini kerana syarikat mereka tidak mahu menanggung kerugian yang sangat banyak. Mereka memerlukan bantuan tersebut untuk menjalani kehidupan seharian mereka seperti membeli barangan keperluan asas untuk keluarga mereka dan juga untuk meneruskan kehidupan seharian mereka. Sekian sahaja daripada saya berkaitan dengan langkah-langkah penambahbaikan untuk menangani cabaran dan norma baru kehidupan di era pandemik COVID-19. Nama saya Susyali. Hari ini saya nak membentang tentang kesimpulan. Kesimpulan kajian terdapat 20 orang responden yang mengisi Google Form dari kajian ini. Terdapat majoriti responden adalah perempuan Melayu dan berumur 25 tahun ke bawah. Selain itu, 9 orang responden dari bandar dan 11 orang responden dari luar bandar. Seterusnya, semua responden bersetuju dengan dua cabaran individu, masyarakat dan negara, iaitu golongan B14 terbeban dengan kos sara hidup yang semakin meningkat. Kegelisahan mereka akan isu-isu ekonomi seperti menjamin pekerjaan dan pembangunan pendidikan anak-anak mereka dan mematuhi kepada SOP seperti memakai pelitup muka, kerap mencuci tangan, mengamalkan penjarakan sosial dan fizikal di samping mengelakkan dari berkumpulan terutamanya di tempat awam. Di samping itu, melebihi separuh responden bersetuju dengan 4 norma kehidupan baru semasa COVID-19 pandemik, iaitu memantau status kesihatan diri dan keluarga, segera dapatkan rawatan jika bergejala, menjaga penjarakan fizikal dengan melakukan saringan suhu badan dan saringan sebelum memasuki tempat kerja, institusi pendidikan, pusat jagaan seperti rumah orang tua dan lain-lain. Menggunakan hotspot tracker dalam MySejahtera untuk kena pasti kawasan berisiko COVID-19 dan bagi melindungi diri, kita perlu menjaga kebersihan diri, memakai pelitup muka dan mengamalkan 3W, iaitu wash, wear dan warm. Kajian ini berjaya mencapai objektif yang telah ditetapkan pada peringkat awal kajian. Hasil kajian yang dibuat telah banyak membantu kami untuk mendapat maklumat-maklumat yang penting tentang tajuk kajian ini, iaitu mengkaji cabaran pandemik coronavirus COVID-19 serta norma baru kehidupan. Pandemik semakin serius, pihak kerajaan perlu mencari langkah untuk menyelesaikan masalah ini. Oleh itu, kami berharap semua pihak dan rakyat dapat membantu kerajaan untuk mengatasi masalah ini di negara kita. Sekian, terima kasih.